saya sambung ucapan saya semalam. Anak guam saya lazimnya akan mempertimbangkan 3 faktor sebelum menandatangani sesuatu perjanjian. Faktor pertama, proses. Faktor kedua tujuan. Dan faktor ketiga, impak perjanjian tersebut. Proses TPPA telah mengambil masa lebih kurang 5 tahun. Saya tahu Menteri YB Jelly kuat kerja, tidak pernah malas, dan telah mengawalkan dasar keterlibatan melalui perjumpaan caucus sebanyak 15 kali. Akan tetapi bagi saya, taraf perundingan masih kurang memuaskan. Kita mesti ingat bahawa ini bukan rundingan biasa, bukan jual beli rumah, bukan buat joint venture agreement di antara dua syarikat. Ini adalah rundingan perdagangan yang bakal mengubah sistem dan falsafah ekonomi negara kita. Oleh itu, standard taraf perundingan adalah sepatutnya jauh lebih tinggi. Oleh itu, ianya mustahak pada pandangan saya, kita mendapatkan perkhidmatan guaman yang terbaik. Yang jelas adalah pada proses perundingan kita ada 2 masalah besar, iaitu satu, kekurangan penasihat undang-undang luar ataupun external legal advisors, dan kedua, kekurangan cleared advisors. Setahu saya, perjanjian ini tidak mendapat sebarang input pakar-pakar perjanjian perdagangan antarabangsa dari firma undang-undang seperti Sullivan Cromwell, White and Case ataupun Sidley Austin. Saya telah banyak kali membangkitkan masalah ini dan minta YB Jelly kalau boleh keluarkan sedikit duit, dapatkan guaman yang terbaik. Ya. Bagi isu cleared advisor pula, saya telah meminta beberapa kali MITI untuk mendapatkan pandangan penasihat-penasihat industri-industri baik Malaysia dan juga badan-badan seperti JLC, Hazanah, EPL, Petronas, supaya mereka dapat dilibatkan pada awal. Tetapi ini tidak berlaku, hanya dilibatkan pada bulan Disember 2014. Cuma tak cukup setahun. Kita mesti bandingkan apa yang diamalkan oleh Trade Negotiating Team daripada Amerika Syarikat. Pertama, template agreement ini, perjanjian ini adalah daripada Amerika Syarikat sendiri. Mereka lah pengarang asli perjanjian ini, dan daripada segi guaman, mereka mempunyai satu dengan izin supreme advantage sebab mereka yang buat drafting. Apalagi sejak permulaan pada tahun 2010, Amerika Syarikat mempunyai 400, lebih kurang 400 cleared advisors. Mereka dinasihati oleh peguam pakar-pakar ekonomi daripada syarikat-syarikat agregasi dunia, Monsanto, General Electric, Microsoft dan Google. Saya pergi ke Kota Kinabalu masa caucus pertama tu, saya jumpa duduk makan bersama dengan 20 peguam Monsanto dan General Electric. Ini jelas menunjukkan bahawa sebelum berunding, kita sudah pun tewas daripada segi kemahiran undang-undang, dan sudah tentu ini telah gagal mendapatkan syarat-syarat yang terbaik untuk Malaysia. Datuk Speaker, Pelanjur lumut tanya Jamik nak tanya lumut penting bagi lumut lumut. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Muhammad Jaya, kalau keadaannya dakwaan mengatakan TPPA merupakan perjanjian tipu hela Amerika Syarikat dalam menguasai ekonomi negara adalah benar. Jika ia perlu dinafikan oleh kerajaan, kita minta kerajaan beritahu bab mana yang mengatakan kita dilindungi daripada tipu hela Amerika ini. Terima kasih. Terima kasih. Please. Saya nak tanya, apabila dalam 5 tahun ini kerajaan Malaysia memperolehi banyak pengecualian kelonggaran dan keistimewaan seperti hak bumi, GP, saya tahu soalan. Adakah ini dikira tidak berjaya? Ia tidak berjaya. Saya kalau betul-betul dengan serai atau cerita benar, okey, Amerika Syarikat tidak melihat Malaysia sebagai signifikan dari segi ekonomi. Apa yang kita minta dibagi. Bagi isu TPP ini semuanya sebenarnya geopolitik. Saya akan bawa isu dia nanti. Oleh itu, dari segi perundingan senang. Kalau isu ekonomi tak penting, you nak Putra policy cover sedikit untuk UMNO Putra boleh. You nak ini lebih situ boleh. Sebab dia tak penting bagi dia daripada segi ekonomi. Bagi Amerika Syarikat yang paling penting Malaysia ialah geografi kita, Selat Melaka,
South China Sea. This is a geopolitical game. Dah banyak kali saya berulang, ya. Bagi saya minta kalau boleh janganlah bagi saya habis. Banyak point lagi. Tinggi macam boleh. Tak, nanti konten tinggi saya tahu you memang expert geopolitik. Kita boleh bincang nanti. Yang Muhammad, Yang Muhammad sekejap ya. Tak boleh kita panggil Yang Muhammad yang lain, ahli yang lain, you awak. Maaf. Okey, terima kasih. Tuan Speaker, itulah komen saya tentang proses rundingan. Ada dua topik lagi ni. Lebih penting ialah perkara topik kedua saya, iaitu tujuan ataupun alasan Malaysia menandatangani perjanjian ini. Objektif utama sesuatu perjanjian perdagangan antarabangsa adalah untuk memastikan perjanjian tersebut lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Pada permulaan KOKUS tahun 2013, saya telah memohon berulang kali kepada YB Jelly untuk menyediakan laporan kos faedah TPPA. Saya berterima kasihlah kerana komiti akhirnya setuju atas permintaan kita dan terus mendapatkan report daripada ISIS dan juga PwC. Tapi saya juga telah berulang kali meminta supaya diberikan update report tentang laporan kos faedah. Ya. Pada pendapat saya, penjelasan yang diberi iaitu kita kena tunggu sampai tax habis ni baru boleh buat cost benefit report update, itu tidak betul. Mustahil pengurangan tarif daripada laporan kos faedah ini telah banyak berubah di antara tahun 2014 hingga ke November 2015. Akhirnya kita di KOKUS tidak dapat update cost benefit dan hanya pada 3 bulan Disember diberi laporan penuh PwC dan ISIS. Justru apabila diberi laporan kos faedah pada 3 bulan itu, jelas nyata bahawa manfaat ekonomi yang akan diterima sekiranya TPPA ditandatangani adalah tersangat kecil. Mengikut laporan PwC, KDNK negara hanya akan menambah sebanyak 0.13% setahun jika kita tandatangani PPA. Laporan ini adalah laporan pihak kerajaan sendiri. Laporan United Nations yang dibentangkan oleh Profesor Jomo menunjukkan perkembangan KDNK sebanyak 3% setahun, 3% dalam tempoh 10 tahun, maknanya tidak lebih daripada 0.3% setahun. Lebih teruk lagi, PwC report telah melaporkan bahawa imbangan perdagangan kita akan merosot jika kita tandatangani TPPA. Saya faham isu import export ni, ya. Tapi on the balance, dia clear. Kalau kita tak sign, balance of trade kita 42 bilion US dollar setahun pada tahun 2027. Kalau kita sign, dia jatuh ke USD 29.7 bilion. Terus angka tersebut jelas tertulis dalam laporan PwC, ya, yang telah ditauyahkan oleh kerajaan sendiri. Tambahan lagi, laporan itu tidak mengambil kira kehakisan kedaulatan negara dan sengsara yang bakal melanda rakyat jika TPPA ditandatangani. Laporan PwC hanya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi tanpa kos politik dan sosialnya. Dan Dewan Yang Mulia ini adalah Dewan yang teragung di Malaysia. Rakyat memilih kita sebagai wakil rakyat untuk mempertahankan perlembagaan dan meluaskan undang-undang demi kebaikan rakyat. Sekiranya kita menandatangani TPPA, situasinya terbalik pula. Undang-undang kita perlu diubah sesuai, bukan mengikut keperluan rakyat tetapi mengikut keperluan Amerika Syarikat untuk memastikan syarat-syarat TPPA ditepati. Kuasa kedaulatan parlimen dengan cara ini akan terhakis. Dan kedaulatan kita akan juga terhakis melalui isu ISDS. ISDS merupakan mekanisme untuk membenarkan pelaburan-pelaburan Amerika Syarikat mengaman negara kita. Ini bukan saman 10 juta ringgit, ini saman berbilion-bilion US dollar. Dengan adanya ISDS, ia seumpamanya menggantung sebilah kapak di atas dewan ini. Kalau kita luluskan undang-undang yang bakal menjejaskan keuntungan future and present profit syarikat korporat Amerika Syarikat, kita boleh disaman berbilion-bilion. Itu adalah hakikat benarnya. Ya? Dewan Yang Mulia telah dengar bahawa kita mengamalkan ISDS dalam 74 bilateral investment treaty dan 8 FTA. Tetapi sehingga sekarang Malaysia cuma disaman 2 kali dan syarikat Malaysia pula menyaman orang 2 kali saja. Angka ini kecil tetapi memberi gambaran risiko ataupun low risk negara kita akan disaman. Tapi gambaran ini adalah gambaran yang kurang tepat. Sebagai seorang peguam, pandangan saya dalam isu saman atau tidak saman
penentunya adalah banyak tertaluk kepada perangai pihak sebelah sana. Kalau sebelah sana perangai dia baik, itu tak ada masalah, ya. Kalau perangai dia suka cari gaduh, berapa ketat perjanjian kita pun dia akan saman. Amerika Syarikat memang mempunyai perangai suka saman. Kita tahu sebab kita buka televisyen, kita tengok LA law lah, semua legal studies. Peraturan mesyuarat speaker yang mesyuarat. Peraturan mesyuarat berapa? Saya minta maaf tak ingat, tapi itu ini misleading. Ya Allah. Ya, Yang Mamat, kita sebut peraturan mesyuarat berapa Yang Mamat? Baik, saya sebut sekejap lagi, saya turun dulu dari cakap. Okey, jadi Amerika Syarikat memang mempunyai perangai suka saman. Dengan izin, it is part of the culture. Betul Speaker, it is part of the culture. Ini bukan kritikan terhadap mereka, kerana budaya ini sebenarnya berdasarkan dengan izin a very high level of professionalism when it comes to legal matters. Amerika percaya sangat pada sanctity of contract, dan oleh itu dia tidak akan pejam mata sama orang. Sehingga hari ini kita tidak pernah tanda tangani apa-apa tema ISDS dengan Amerika Syarikat. Oleh itu kesamaan terhadap Malaysia di bawah ISDS pada masa ini adalah memang kurang. Percayalah, lepas TPPA, pelabur-pelabur Amerika Syarikat ini tidak akan segan saman kerajaan Malaysia kelak nanti. Silakan. Saya tengok perdebatan keseluruhan ini seolah-olah ISDS ini mempunyai permasalahan yang seolah-olah this is it. Maknanya kalau kita tak settle ISDS ini, maka TPPA ini tak kaya. Tapi saya nak bagi tahu kenapa kita tak boleh tengok ke arah yang positif. Bermakna kita punya government servant, kita punya peniaga will be on the toe all the time kerana kita masuk perjanjian ini. What's the problem with that? Saya tak faham itu. Okey, terima kasih Siti Answer. Problem dia adalah fundamental, ya. Kita dipilih oleh rakyat, kita tidak dipilih oleh syarikat korporat Amerika Syarikat, ya. Jadi kalau rakyat nak minta undang-undang baru untuk memperbaikan environment kita seperti dalam kes bauxite, kalau kita lakukan dan pada masa itu TPPA sudah efektif, syarikat Amerika Syarikat yang telah melabur dalam isu bauxite boleh saman kita. Maknanya dia akan menghadkan kuasa kita di parlimen. That is the fundamental issue. Ini bukan isu tentang nak disiplin kita melalui backdoor agreement ataupun melalui satu perjanjian antarabangsa, ya. Saya harap setiap orang boleh ambil maklumlah bahawa isu dia lebih besar daripada technical point ataupun isu-isu kecil, ya. Kalau boleh saya continue, Datuk Speaker. Mengenai ISDS, saya ingin menegaskan from a legal practitioner's point of view, risiko disaman ataupun adalah sangat berlainan dengan kes saman. Yang Mamat kerana Jaya Sila Gulung. Datuk Speaker, Ya. okey, tak apa. Baik, I will put aside my entire speech. It's okay. Please. One point. Ya, sudah. Kerana Jaya, saya fikir saman menyaman ini, masalah dia, if your behavior is good, people will not saman you. If your behavior is good, people will not saman you. If you do good business, I mean, how can America saman you? Kalau ini sebagai seorang lawyer, you tahu juga bahawa saman menyaman ini memang ada orang salah, bukan? Kalau bisnes, meniaga, perniagaan terbuka begini, tidak ada salah, apa yang mau saman? Kalau sekiranya ada, berarti ada salah. Bukankah begitu? Terima kasih Kalabakan. Okey, saya akan cerita sebagai peguam, ya. Bagi mesyuarat 36. Nanti dulu. Boleh saya Kerana dia peraturan mesyuarat 36. Itu sangka tidak berani membuatkan sekat jahat kepada adik lain. Saya sebenarnya kesempatan ini nak membetulkan semalam preamble kerana Jaya adalah tentang corporate lawyer dan sebagainya. Tapi hujahan ini sungguh bersangka jahat dan tidak berasas. Dan saya tengok setiap insinuation daripada Kelana Jaya tidak mencerminkan dia seorang corporate lawyer yang bertanggungjawab. Dan ini yang cuba ditimbulkan sangat buruk kepada semua, termasuk proses yang dilakukan dalam NTP dan semua sudah sebagai ahli Kongres. Saya ada di tangan dia tidak betul. Jadi saya minta, kalau di masa saya nak menjawab balik apa yang ni Kelana Jaya cakap tentang
tentang TPPA. Saya rasa tentang SDS yang disebut Saman. Itu sebab itu kali ini lebih komprehensif dan berfikir Dan itu dia berujar masa bahasannya. Saya cuma Saya tegur ni sebab apa? Kerana Jaya, you menceritakannya corporate, cerita kita tak dengar. Tapi insinuasi yang keluar tu jauh tersasar daripada mana insinuasi landasan itu. Dan Mana? sebenarnya Look, kau tertinggi, kita kawan baik, kau tertinggi. saya amat You're wasting my time. You're wasting my time. You are wasting our time. Masyarakat. Ya. Sila Ahmad. Sila teruskan. 36 bagi saya 1 minit. Ya, saya faham. Sebab tu saya tak menegur Pelana Jaya. Ya, sila teruskan. Datuk Fikir, saya cuma nak kata satu benda saja. Dewan ini sebenarnya memberi peluang untuk kita untuk bahas, ya. Dan saya rasa pada hari ini saya tidak diberi peluang yang penuh. Ya, sila gulung. Saya faham, ya. Jadi golongan saya senang. Isu TPPA ini jangan kita terpedaya bahawa isunya ialah tentang ekonomi. Sebab pertumbuhan the growth is only 0.13% KDNK. Ini semua isu politik, isu geopolitik. Ya? Jadi oleh itu kita dah lihat semalam isu donation 2.6 bilion ini. Menteri sendiri dah cakap, menteri kita depan kemaman kata something illogical but it's not illegal. Saya cuma minta satu, kita di Dewan ini baca PwC report baik-baik. Jangan kita buat vote of conscience berdasarkan vape. Jangan kita buat vote tanpa logik. Kita perlukan logical explanation dan juga logical vote di dalam Dewan yang Boleh. Cukup lah Pelana Jaya.